Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kerana memberi ruang kepada saya untuk membahaskan Bil B11, subsidi gas dan minyak. Sesungguhnya subsidi adalah merupakan satu perkara yang baik dan sangat disukai oleh rakyat. Tetapi apabila ia terlampau besar, ia akan menjadi masalah kepada negara. Dulu pada tahun 2009 saya difahamkan lebih kurang 3% subsidi yang dibiayai oleh kerajaan untuk membayar semua subsidi dalam negara. Tetapi sebentar tadi Menteri telah pun memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa subsidi pada tahun 2013 mencecah 44.1 ribu juta ringgit, atau dalam kata lain ia 15% daripada perbelanjaan negara. Nampaknya subsidi negara kita ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dan saya ingin bertanya kepada kerajaan, sampai bilakah proses peningkatan ini akan berhenti, dan apakah limit yang patut kerajaan sediakan supaya subsidi tidak terus meningkat yang akhirnya akan membebankan seluruh negara. Sudah tentu sekiranya subsidi terlalu besar, ia bukan saja menjadi kebaikan, malah ia akan menjadi racun kepada pembangunan sesebuah negara. Kalaulah hutang... Boleh minta penjelasan? Ya. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Petua, apakah yang berhormat berhasrat ataupun bercadang, iaitu mungkin menggesa kepada kerajaan untuk meneliti subsidi-subsidi dalam negara kita ini dari masa ke semasa, sebab kalau subsidi ini meningkat setiap waktu, maka dia tidak baik untuk ekonomi sebuah negara. Tetapi kalau subsidi pula kita kurangkan, kita berhadapan dengan berbagai-bagai persepsi dan tuduhan masyarakat. Jadi apakah yang berhormat ada cadangan untuk memperbetulkan subsidi ini tidak begitu melonjak tinggi dan mungkin boleh diterima pakai oleh rakyat jelata? Terima kasih. Satu cadangan yang baik daripada Kidang Padangan. Saya bersetuju bahawa kerajaan patut ada mekanisme yang tertentu dan formula yang tertentu supaya peningkatan subsidi ini tidak terus meningkat peratusnya. Bayangkan daripada tahun 2009 3%, naik peratus sampai 2013 dah jadi 15%. Tidak mungkin kalau kita tidak ada sesuatu yang kita boleh buat, maka kemungkinan besar pada tahun 2015 ataupun 2020 ia menjadi sampai 25 hingga 30% daripada perbelanjaan negara. Ini sudah tentu akan mengganggu sistem pentadbiran yang lancar kepada negara. Oleh itu, seperti mana kita kata tadi, saya penuh yakin dan percaya sekiranya kerajaan dapat mencari satu formula di mana hanya subsidi ini diberikan kepada sektor-sektor tertentu. Yang pertama, sektor-sektor tertentu. Yang keduanya, kepada mereka-mereka yang tertentu yang layak untuk menerima subsidi saja. Buat masa sekarang kita mempunyai sistem yang begitu terbuka, di mana semua masyarakat yang kaya, yang miskin dan perompak-perompak yang menyeludup juga mendapat subsidi dan keuntungan. Jadi sudah tentulah formula ini tidak bersesuaian dengan negara kita apabila kita menuju ke arah negara maju pada tahun 2020. Oleh itu, saya di Dewan Yang Mulia ini ingin mencadangkan, sekiranya hutang negara kita boleh letakkan satu limit di dalam Dewan ini oleh Parlimen 55% daripada KDNK negara, maka apa tidaknya untuk menuju ke sebuah negara yang menjadi negara maju, kita setkan satu limit untuk bagi subsidi ini, katakan 10% atau 5%, bergantung pada keperluan semasa. Oleh itu, saya mencadangkan supaya kerajaan melihat keadaan ini dengan serius supaya negara kita dapat diurus dengan lebih sempurna dan baik di masa hadapan. Subsidi baik, tetapi apabila subsidi terlampau banyak, ia merupakan satu perkara yang tidak baik. Kerana subsidi merupakan satu bentuk ekonomi palsu. Mengapa saya katakan ekonomi palsu? Ialah kerana kerajaan membeli dengan harga yang mahal, tetapi menyalurkan kepada rakyat dengan harga yang murah. Jadi ianya bukanlah ekonomi yang sebenarnya, ia hanyalah ekonomi palsu. Jadi sebab itu tuan-tuan,
kalau kita lihat daripada nilai 44 bilion itu, saya berpendapat bahawa jumlahnya terlampau banyak. Kalau kita bayangkan satu jambatan kedua Pulau Pinang berharga 4,000 juta ringgit, maka tiap-tiap tahun negara kita boleh membina 10 jambatan Pulau Pinang kedua, dan kemungkinan kalau kita sambung tiap-tiap tahun kita akan sampai ke Jawa jambatan kita itu. Boleh lagi Muhammad? Sampai ke Kidang Batangan. Minta Ya, maaf. terima kasih. Mudah-mudahan dia sampai. Ya Muhammad, sedarkah yang berhormat bahawa subsidi juga telah diambil kesempatan oleh golongan-golongan tertentu untuk mencari keuntungan. Contohnya subsidi minyak, diesel dan petrol, minyak makan. Asal cerita soal minyak, maka adalah penyeludupan dia. Apabila ada penyeludupan, maka minyak sudah tidak ada di pasaran, tidak ada di sel minyak dan sebagainya, dan rakyat marah. Kedua, kita ada subsidi beras, ada subsidi macam-macam. Pun ini diseludup ke negara-negara lain sebab harga beras subsidi dengan dijual di negara lain berbeza. Bermakna ada orang mengaut keuntungan. Tambahan lagi pula ada sekelompok masyarakat di kampung-kampung ini, apabila terlampau banyak subsidi, maka mereka berada selesa dan tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, bergantung terus dengan subsidi. Dan apabila diberhentikan subsidi sedikit, mereka sudah terasa akan kesusahannya. Jadi ini bermakna subsidi ini perlu dilihat secara bijaksana agar sampai ke sasaran yang kita sasarkan, dan mereka-mereka yang tidak seharusnya menerima subsidi, contohnya subsidi minyak, petrol dan diesel. Sebab warga negara daripada luar pun asal tinggal di negara ini bekerja boleh mendapat subsidi. Berapa ramai warga orang luar di negara kita? Berapa ribu, ratus ribu orang yang tinggal di sini. Mereka juga mempam minyak di stesen yang sama, dapat subsidi yang sama, sedangkan mereka tidak wajar dan tidak harus menerima subsidi tersebut. Minta penjelasan Muhammad. Saya amat bersetuju dengan Kidang Batangan dan mohon laluan kota tinggi. Boleh, Kota tinggi belakang. Oh, okey. Ya. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Saya nak menyentuh sikit tentang subsidi tadi. Bila disebut tentang subsidi, kita tahu mekanisme ini memang perlu. Kalau misalnya harga minyak tak ada subsidi, katalah RM2.70, kalau ditakdirkan harga minyak di pasaran naik bulan depan, maka harga minyak mungkin naik RM3.10. Kalau lagi satu minggu naik RM20, mungkin naik. Tiba-tiba bulan depan harga turun $20. Jadi harga itu tidak tentu. Sentiasa ada fluctuation dengan izin, dan ini menyebabkan ketidaktentuan. Atas sebab itu ada mekanisme subsidi ini dapat banyak membantu menstabilkan harga, dan ini memberi boleh kita buat unjuran yang lebih tepat untuk perancangan dan sebagainya. Tapi pada masa sama, saya juga nak menyarankan, saya setuju tadi dengan pandangan Langkawi bahawa peningkatan subsidi ini kita kena perlu lihat di masa-masa akan datang sepatutnya diletak pada tahap yang lebih minima, kerana subsidi adalah satu mekanisme yang akan menyebabkan harga-harga itu tidak pada tahap yang sebenar dan mungkin menyebabkan pembaziran. Harga-harga yang murah akan menyebabkan mereka, rakyat mungkin berbelanja tidak pada tahap yang sepatutnya mereka berbelanja. Atas sebab itu, harga subsidi ini mesti kita ubah daripada consumption base dengan izin, maknanya kita berbelanja yang tidak memberikan peluangan pembangunan, kepada investment base. Contohnya kalau kita jimat subsidi, kita ambil duit itu kita buat jalan raya. Sudah tentu jalan raya itu akan memberi tambah nilai yang lebih berpanjangan kekekalan untuk membina ekonomi di sektor-sektor lain. Untuk jadi negara maju, saya yakin subsidi ini kita kena lihat dari segi perspektif yang berbeza, iaitu kita mesti bersiap sedia dalam masa 5, 10, 15 tahun akan datang bahawa subsidi mentaliti ini perlu kita kurangkan. Dan dalam kerajaan memberi subsidi ini pun, kadang-kadang kita pun take for granted. Contohnya kalau naik 20 sen, kita rasa harga semua naik. Kalau tak sebab harga subsidi pun, harga akan naik juga. RM1 tahun 70 dengan RM1 tahun 2000 dengan RM1 tahun 2013 sudah tentu tak sama. Sebab ini inflasi yang tidak dapat kita kawal.
Jadi janganlah kita menggunakan elemen-elemen kononnya naik 20 sen, maka semua naik. Saya ingat kalau harga tak naik 20 sen pun harga naik juga. Jadi saya ingat dari sudut ini, jangan kita polemik banyak sangat. Cuma yang kita nak tumpukan ialah bagaimana mekanisme subsidi ini dapat kita bendung, dapat kita tangani lebih baik, dan lebih banyak perbelanjaan subsidi kita translate, kita terjemahkan dalam bentuk-bentuk pembangunan yang akan memberi ataupun investment driven yang akan memberi nilai tambah lebih baik di masa-masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Labuan Sikit sikit tinggi. boleh. Labuan sikit. Bolehlah golong yang Amat ya. Okey, saya sikit Labuan. lagi. Betul. Saya bersetuju dengan Kidang Batangan dan juga Kota Tinggi. Kidang Batangan kata tadi, subsidi kita menyebabkan harga minyak kita menjadi murah. Saya bandingkan dengan Thailand. Di Thailand harga minyak 1 liter hampir RM4, RM3.80 dan RM4. Kalau pergi ke Chiang Mai, RM4.80. Harga dia berbeza-beza. Kemudian di Singapura RM5. Di Indonesia, di Bandung sendiri pun, kalau baru saya balik lebih mahal dari kita, walaupun negara Indonesia adalah OPEC. Negara OPEC, dan di negara Filipina contohnya tidak ada subsidi bagi tepung, gandum, gula dan juga minyak. Malah minyak pula dijual dengan harga RM5 Boleh mohon penjelasan untuk mendapat keuntungan, sedangkan negara kita bagi subsidi, negara lain mengambil keuntungan di atas harga minyak itu. Yang Muhammad. Ni masa ada lagi Dah habis. Dah Yang habis. Muhammad. Saya ada sikit lagi. Singapura, Thailand Ya, Mak. Saya pergi pada negara habis. yang mengeluarkan minyak. Kemudian yang seterusnya, Yang Duduk lah yang Amat ya. yang seterusnya ialah tentang Kota Tinggi kata tadi bahawa harga naik kerana orang kata minyak naik 20 sen. Sebenarnya ia ada faktor inflasi. Kalau kita tengok daripada dulu sehingga sekarang tidak pernah ada harga turun dan akan naik sentiasa kerana future value of money. Tuan Yang di-Pertua, saya tertarik dengan hal subsidi ini apabila ada pihak pembangkang PJ Utara mengatakan bahawa kerajaan patut mengurangkan subsidi bagi IPP. Sebenarnya IPP tidak ada subsidi kerana minyak gas yang dijual kepada IPP dan TNB adalah berkadar harga yang ditetapkan, iaitu RM13.70. Yang lainnya ditransfer masuk ke dalam bil kita. Ya, saya bawa bil electricity bill rumah kawan saya. Harga bilnya ialah RM72.99. Kemudian subsidi bahan api oleh kerajaan ialah RM58. Maksudnya 80% daripada bil electricity di rumah kita adalah dibayar melalui subsidi yang diberi oleh Petronas. Sekiranya kita hilangkan subsidi 8 bilion daripada bil Petronas itu, maka tiap-tiap pengguna di dalam Malaysia akan mendapati bil mereka melompat 80% secara mendadak. Oleh itu, apa yang dikatakan bahawa subsidi mereka untuk IPP dan TNB adalah tidak benar. Ia adalah subsidi Petronas kepada penurunan harga tarif bagi tenaga nasional. Saya bekerja 20 tahun dengan TNB dan saya tahu hal itu. Tuan Yang di-Pertua, habis kot. Jadi terima kasih. Ya, sila Yang Menteri.